Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Dakwaan berlaku kebocoran data libatkan Perkeso sedang disiasat. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, siasatan dilakukan SSM, NAKSA serta Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Sebelum ini, Perkeso memaklumkan sistem pangkalan maklumat dan laman sesawangnya diserang penggodam sejak Sabtu lalu. Susulan itu, pelan pengurusan krisis diaktifkan. Rayuan permohonan e-Madani yang ditolak sedang dipertimbang Kementerian Kewangan. Pengumuman mengenainya akan dilakukan dalam tempoh terdekat dengan mengutamakan penerima STR. Timbalan Menteri Kewangan 1 memaklumkan perbandingan data juga akan dilakukan antara jumlah penerima STR dan e-Madani bagi memperbaiki permohonan berkenaan. Program Fly Siswa dijangka memanfaatkan lebih 60,000 pelajar IPTA tahun depan. Timbalan Perdana Menteri berkata inisiatif itu membantu kurangkan beban kos penerbangan yang ditanggung pelajar terutama dari Sabah dan Sarawak. Program turut diperluas kepada pelajar politeknik, kolej komuniti, matrikulasi dan IPG. Sementara itu, lebih 35,000 daripada 50,000 pelajar IPTA yang layak telah mengemukakan permohonan bagi mendapatkan bantuan subsidi Fly Siswa. Baginya, menurut Menteri Pengangkutan, masih belum berbuat demikian bagi memohon baucer digital bernilai RM300. Permohonan ditutup pada 31 Disember. Maklumat mengenai golongan petani yang terkesan akibat banjir baru-baru ini sedang dikumpul KPKM. Pegawai agensi akan mengambil maklumat di setiap daerah terjejas. Menterinya berkata jenis bantuan yang boleh disalur akan diperinci selepas itu. Keterangan ibu dan bapa Zain Rayyan Abdul Matin direkodkan polis sekali lagi bagi membantu siasatan pembunuhan kanak-kanak autisme tersebut. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya memaklumkan keterangan berkenaan pihak lain juga akan dilakukan termasuk pengasuh Zain Rayyan dan individu pertama yang menjumpai mayat kanak-kanak itu di aliran sungai berhampiran Apartmen Damai, Damansara Damai, Rabu lalu. Dalam pada itu, ibu bapa kepada kanak-kanak 6 tahun yang maut akibat kekurangan nutrisi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis KL berkata, suami isteri itu direman sejak semalam. Mangsa ditemukan meninggal dunia di flat di Bandar Tun Razak Sabtu lalu. Laporan siasatan menyatakan kematian disebabkan kekurangan nutrisi sekaligus menjurus kepada unsur pengabaian. Polis mohon bantuan orang ramai mengesan remaja lelaki 14 tahun yang disyaki hilang sejak semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, Muhammad Daniel Ahmad Zulhair, kali terakhir dilihat di Sekolah Menengah Sains Alam Syah Ceras. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan mangsa mohon tampil ke Balai Polis berhampiran. Presiden sebuah NGO ditahan SPRM disyaki terlibat sindiket penjualan darjah kebesaran pingat persekutuan palsu yang membawa gelaran Tan Sri. Dia diberkas bersama 5 individu lain di lokasi berasingan. Modus operandi sindiket menetapkan harga untuk mendapatkan pingat kebesaran tanpa melalui prosedur biasa. Suspek turut menyamar sebagai tengku bagi meyakinkan mangsa. Di Perlis, sindiket penipuan pelaburan hartanah tumpas selepas polis Perlis lakukan serbuan ke atas sebuah syarikat di Arau pagi tadi. Operasi dibuat susulan penahanan 3 pengarah syarikat itu menerusi 2 tangkapan berasingan. Polis turut menahan ejen syarikat dan merampas bahan bukti berkaitan. Stor haram penyimpanan diesel bersubsidi diserbu di Kampung Labuhan Kerteh. Hampir 20,000 liter bahan api itu dirampas KPDN Terengganu melibatkan rampasan lebih RM425,000. Pengarah KPDN negeri mendedahkan 6 lelaki tempatan berumur lingkungan 29 hingga 56 tahun ditahan bagi bantu siasatan. Turut disita 5 kenderaan. Di Melaka pula 700 kenderaan disita JPJ menerusi Ops khas tahun ini. Jelas pengarahnya 265 daripada jumlah itu merupakan kenderaan yang disita dalam operasi pemandu warga asing. Ia membabitkan warga Indonesia, India, Bangladesh, Pakistan dan Rohingya. Antara kesalahan tiada lesen memandu CDL dan GDL termasuk lesen kenderaan tamat tempoh serta tiada insurans. Lebih 1,000 kenderaan dikesan lebih muatan.
Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah teruskan kerja inventori buangan di 3 premis yang terlibat kebakaran pada 3 Disember lalu. Pengarahnya berkata kerja inventori menyeluruh dimulakan selepas unit forensik bomba Kedah selesai lakukan siasatan punca kebakaran. Premis tersebut menempatkan pelbagai bahan buangan terjadual. Institusi TVET disaran laksanakan 70% proses pembelajaran di luar kelas. Timbalan Perdana Menteri berkata, langkah itu penting bagi melonjakkan kebolehpasaran pelajar. Ke arah memperkasa TVET negara, kerajaan melalui Talent Corp melancarkan MyNext TVET sebagai suntikan kepada pembangunan bakat TVET yang lebih mampan. Sementara itu, dasar TVET negara dijangka akan dilancar Jun tahun depan. Jelas Timbalan Perdana Menteri, rangka dasar berkenaan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat bagi mendapat kelulusan. Ia sebagai usaha memartabat pendidikan TVET seterusnya menjadikan pelajar lepasannya pilihan utama majikan. Dalam perkembangan berkaitan, agenda KPT iaitu TVET untuk semua dapat memastikan akses kepada pengajian politeknik diperkemas. 7,600 tempat untuk lepasan kolej komuniti dan institusi latihan kemahiran awam ditawarkan, termasuk untuk pelajar tahfiz, OKU serta orang asli. Program setahun bersama Kerajaan Madani di Stadium Nasional Bukit Jalil bermula hari ini hingga Ahad. 200,000 pengunjung dijangka hadir. Perincian semasa dari sana, Nurul Asmauti Harun teruskan dengan laporannya. Terima kasih Zahira. Hujan lebat turun mencurah-curah sejak kami tiba di lokasi program setahun bersama Kerajaan Madani ini pada lewat 6 petang tadi. Kami difahamkan kemah utama yang menempatkan booth atau reruai pameran kementerian-kementerian serta agensi di bawahnya hanya beroperasi setakat 4.30 petang untuk hari ini sahaja. Esok akan beroperasi sehingga 10 malam. Ini bagi memberi ruang kepada peminat sukan bola sepak tanah air menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia malam ini. Bagaimanapun, hujan lebat tidak mematahkan semangat para usahawan yang mempamer serta menjual produk masing-masing di kemah yang disediakan yang dijadual sehingga 12:30 malam ini. Bermakna masih ada waktu untuk berkunjung ke sini bagi mendapatkan pelbagai barangan, khususnya di kemah 3 yang menjual produk PKS berupa makanan ringan seperti kerepek dan makanan segera, kraf tangan, batik serta produk penjagaan kesihatan dan kecantikan keluaran tempatan. Ketika ini masih lagi hujan, namun masih kelihatan beberapa pengunjung yang berlegar di ruang pameran ini untuk berurus niaga dan tawar-menawar kerana berdasarkan tinjauan kami sebentar tadi, harganya memang berpatutan dan mampu milik. Jadi kepada yang belum berkesempatan, malam ini masih ada waktu untuk mengunjungi kemah 3 ini bersama-sama keluarga, atau jika tidak malam ini, masih ada 2 hari lagi untuk berkunjung ke sini. Lokasinya sekali lagi saya war-warkan di Stadium Bukit Jalil kerana difahamkan program ini dijadual berlangsung sehingga Ahad ini. Zahira, setakat ini dahulu yang dapat dikongsikan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurul. Final Piala Malaysia, JDT bertemu Terengganu FC. Polis mengeluarkan amaran tegas kepada mana-mana pihak yang cuba mencetus provokasi. 1,400 pegawai dan anggota PDRM akan mengawal keselamatan sekitar Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini dengan jangkaan 80,000 penonton. Ketua Polis KL berharap mereka mematuhi peraturan ditetapkan agar tiada sebarang insiden buruk berlaku. DUN Perak meluluskan RUU Wasiat Orang Islam 2023 bertujuan mewujudkan panduan, hala tuju takbir dan pengawasan pembuatan serta pelaksanaan wasiat orang Islam secara lebih berkesan. Semua ADUN yang hadir ketika proses pengundian RUU setuju selepas selesai pembentangan bacaan kali ketiga. Menurut Menteri Besar, Kerajaan Negeri akan mewujudkan garis panduan yang akan menjadi pelengkap RUU itu sebagai rujukan semua pihak. Dalam perkembangan lain, hanya 2 aduan dilapor berhubung aktiviti pelombongan biji timah di Perak tahun ini. Aduan tersebut membabitkan kejeletupan di lombong biji timah dan pencemaran sungai akibat sisa perlombongan. Jelas Exco sebarang aktiviti pelombongan biji timah di Perak perlu mendapat kelulusan Kerajaan Negeri bagi mengelak kesan kepada ekosistem alam sekitar. Gangguan bekalan air berjadual berlaku di Pulau Pinang pada 10 hingga 14 Januari. Kira-kira 590,000 akaun pengguna dijangka terkesan. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang memaklumkan gangguan disebabkan penggantian paip injap di LRA Sungai Dua seberang Perai Utara. Tangki air akan diagih ke kawasan berkaitan.
Kerajaan komited meningkatkan lagi tahap penerimaan rakyat Malaysia untuk beralih kepada kenderaan berasaskan elektrik yang bersifat menyeluruh termasuk motosikal elektrik. Menteri MITI yakin manfaat mobiliti EV tidak hanya terhad kepada kereta sahaja. Semua rakyat Malaysia berpendapatan tahunan RM120,000 ke bawah boleh memohon subsidi tunai RM2,400. Sementara itu, peningkatan pelaburan domestik DDI mencerminkan keyakinan pelabur yang semakin kukuh terhadap ekonomi negara. Ini dibuktikan menerusi sumbangan DDI sebanyak 45% kepada jumlah pelaburan yang diluluskan bagi 9 bulan pertama tahun ini. Tumpuan terus diberi untuk tingkatkan keyakinan pelabur domestik melalui Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Kementerian Ekonomi serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sedang merangka dasar dan hala tuju bagi Pelan Tindakan Baharu Bumiputra. Menteri Ekonomi menyatakan tindakan itu termasuk meneliti semula pendekatan dalam pelaksanaan program membabitkan golongan berkenaan. Ringgit dijangka terus mengukuh berbanding dolar Amerika bulan ini. Ia berikutan penyusutan permusim mata wang negara maju itu dan menjelang jangkaan penurunan kadar inflasi yang berterusan. Kenanga research memaklumkan prestasi makro Amerika yang kurang memberangsangkan dan berlanjutan turut menyumbang kepada naratif kecenderungan Rizab Persekutuan Amerika untuk menurunkan kadar faedah. Pengeluaran getah asli meningkat 0.6% pada Oktober 2023 kepada 32,944 tan metrik berbanding bulan sebelumnya. Jelas Ketua Perangkawan perbandingan tahun ke tahun menunjukkan pengeluaran meningkat 3.6%. Sektor pekebun kecil menyumbang 84.2% kepada pengeluaran pada Oktober lalu. China kekal destinasi utama ekspor diikuti Jerman, Iran, Portugal dan Turki. MBSB Bank komited tawarkan perkhidmatan perbankan lebih baik kepada pelanggan menerusi pembukaan cawangan baharu yang lebih strategik. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata ini membolehkan pelanggan berurusan dengan lebih selesa selain mendapat khidmat nasihat terperinci. Perhimpunan Agung PBB menerima pakai 5 resolusi yang memihak kepada perjuangan Palestin. Sokongan mencerminkan solidariti dunia kepada perjuangan berterusan Palestin. Wakil Tetap Palestin ke PBB menghargai peningkatan sokongan antarabangsa khususnya berkaitan isu pelarian. Sementara itu, pejuang Israel Hamas sejak 7 Oktober menyaksikan angka korban mencecah lebih 17,000, manakala kira-kira 1.9 juta penduduk Palestin hilang tempat tinggal. Sebahagian besar kawasan di wilayah Gaza terkepung dengan kebanyakan bangunan musnah akibat dibom atau dipenuhi peluru tentera Zionis. Terbaru, Kementerian Kesihatan Gaza mengesahkan 109 orang terbunuh dan puluhan lain cedera dalam serangan udara Zionis termasuk di kawasan Jabali dan Han Yunis. Pertumpahan darah pada awal pagi Jumaat turut mengorbankan pengarang muda Palestin Refat Alamir. 2 penghantaran bantuan kemanusiaan menerusi Ihsan sebelum ini telah selamat sampai kepada penerima di lokasi sasaran di Gaza sebagaimana yang dirancang. Menteri Luar memaklumkan telah mendapat laporan berhubung perkembangan penghantaran itu. Bantuan siri ketiga dijangka pada 17 Disember ini melibatkan perhantaran barangan seberat 60 tan lebih banyak berbanding siri sebelumnya. Dalam perkembangan lain, Armenia dan Azerbaijan setuju saling membebaskan tahanan. Kenyataan bersama kedua-dua negara disiarkan agensi berita Azerbaijan Azertec. Azerbaijan membebaskan 32 anggota tentera Armenia sebagai pertukaran bagi 2 tentera Azerbaijan. Persetujuan dicapai susulan perbincangan antara pentadbiran Presiden Azerbaijan dan pejabat Perdana Menteri Armenia. Perdana Menteri China bersama Presiden Majlis Eropah dan Presiden Jawatankuasa EU mempengerusikan mesyuarat pemimpin China EU ke-24 di Beijing. Hubungan dengan China dianggap antara satu hubungan luar yang amat penting bagi EU. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.